Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Afzai, guru yang akan mengajar untuk reka bentuk dan teknologi RBT tingkatan 2. Jadi pada kali ini Cikgu akan menerangkan pengenalan berkaitan dengan RBT tingkatan 2 yang akan kamu pelajari sepanjang tahun 2021. Baiklah, untuk mengajar mata pelajaran ini, Cikgu akan merujuk dokumen sumber DSKP dan juga DSKP penjajaran 2.0, yang mana dalam DSKP ini adalah modul-modul yang akan pelajar selesaikan sepanjang tahun 2021. Seterusnya, Cikgu telah menyediakan RPT, rancangan pengajaran tahunan, dengan merujuk DSKP, yang mana dalam RPT tersebut terdapatnya tarikh untuk kamu menghadapi ujian atau peperiksaan dan juga cuti. Okay. Cuti dan juga sesi PDPC selama 42 minggu. Seterusnya cikgu akan merujuk buku teks dan cikgu harap semua pelajar juga telah download ataupun ambil save buku teks yang telah dibekalkan oleh KPM dalam link, dan juga cikgu juga telah masukkan dalam bentuk PDF cikgu rasa. Okey, seterusnya modul komprehensif tingkatan 2. Okey, yang mana dalam tu kita akan buat PBD dan juga latihan-latihan berkaitan dengan setiap modul. Dan setelah selesai kita laksanakan modul kita pada setiap tajuk, kita akan melaksanakan pentaksiran bilik darjah, itu PBD, dan cikgu akan rekodkan dalam template laporan PBD. Baiklah, ini DSKP yang telah cikgu akan gunakan. Dan untuk tahun 2021 ini, kita juga akan merujuk dokumen penjajaran kurikulum versi 2. Okey, seterusnya ini adalah kandungan standard kandungan dalam reka bentuk dan teknologi yang akan pelajar semua belajar pada tahun ini. Itu yang pertama, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Di mana dalam tajuk penyelesaian masalah secara inventif, pelajar akan mengetahui tentang pengenalpastian masalah, analisis fungsi dan juga percanggahan fizikal. Di mana kredit awal ataupun jam perlu dilaksanakan adalah selama 6 jam. Iaitu kalau seminggu, dalam jadual ajar kita ada 2 jam seminggu. Jadi untuk jam 6 jam ni kita akan selesaikan dalam tempoh 3 kali kelas lah. Okey, 3 hari kelas. Okey, seterusnya untuk bilangan yang kedua, iaitu aplikasi teknologi. Okey, ada 6 tajuk yang pelajar kena selesaikan, iaitu teknologi pembuatan, di mana pelajar kena selesaikan dalam tempoh 10 jam, iaitu lebih kurang 5 hari. Okey, yang kedua, reka bentuk mekanikal, juga 10 jam, 5 hari. Reka bentuk elektrik, 10 jam, juga 5 hari. Okey, reka bentuk elektronik, 10 jam, juga dalam tempoh 5 hari. Reka bentuk sistem aquaponik, juga 10 jam, serta tajuk yang akhir iaitu dalam tajuk aplikasi teknologi, itu reka bentuk makanan selama 8 hari, iaitu lebih kurang dalam 4 hari. Okey, jadi jumlah semua sekali iaitu sebanyak 64 jam. Maksudnya kalau sehari kita habiskan dalam 2 jam, okey, lebih kurang dalam 32 hari kita kena selesaikan semua ataupun standard kandungan yang ada dalam RBT tingkatan 2. Okey, kita lihat kepada yang pertama, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Di mana dalam tajuk ini, pelajar kena kuasai daripada tahap penguasaan 1 sehingga ke tahap penguasaan 6. Yang mana standard prestasi bagi TP6 iaitu menghasilkan lakaran perubahan produk berdasarkan masalah inventif secara kreatif. Okey, daripada TP1 tu nanti pelajar akan tahu apa dia masalah inventif, hubung kait inventif dengan objek dan fungsinya, sehinggalah selesai sampai TP5 dan TP6 pelajar kena buat lakaran atau menghasilkan lakaran perubahan reka bentuk yang nak dihasilkan yang dapat mengatasi masalah inventif tersebut. Okey, yang kedua ialah 2.0 aplikasi teknologi. Di mana aplikasi teknologi ini pula pelajar kena tahap penguasaan yang pertama iaitu tajuk yang pertama iaitu teknologi pembuatan. Di mana dalam tajuk teknologi pembuatan ini juga ada 6 tahap penguasaan, dan tahap penguasaan yang paling tinggi yang ke-6 membuat kemasan model 3D dan memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan
model yang dibina dan menjana idea untuk produk yang lebih efisien. Okey, maksudnya di sini ialah pelajar kena membuat kemasan. Kemasan terhadap projek atau model yang telah dia hasilkan. Okey, dan model tersebut mestilah diperincikan ujian yang akan kita buat terhadap model yang telah dihasilkan. Tujuannya untuk apa? Kita nak tahu sejauh mana keberkesanan produk yang telah dihasilkan tersebut. Okey, jadi yang ini pelajar akan membuat projek ya, projek yang melibatkan reka bentuk pembuatan. Okey, so banyaklah yang pelajar akan belajar di sini. Pembuatan itu bukan saja dalam bentuk pembuatan secara moden, malah kita akan tengok pembuatan secara konvensional. Okey, seterusnya reka bentuk yang kedua, reka bentuk mechanical, iaitu tahap penguasaan yang tertinggi juga tahap penguasaan yang ke-6, iaitu membina model mechanical berfungsi dan mencadangkan penambahbaikan. Nampak tak? Pelajar juga kena bina model mechanical. Maksudnya produk yang boleh bergerak. Bergerak menggunakan alat-alat mechanical yang pelajar kena kuasai. Okay. So, terhasilnya produk tersebut atau model tersebut, maka pelajar akan mencapai TP. Seterusnya reka bentuk elektrik. Juga pelajar akan mencapai tahap maksimum, tahap penguasaan 6, membuat laporan hasil kajian keterusan litar ke atas peralatan elektrik domestik yang dipilih. Okey, membuat laporan hasil kajian keterusan litar ke atas peralatan elektrik domestik yang dipilih. Okey, maksudnya nanti pelajar kena buat laporan lah terhadap litar yang telah dipasangkan ataupun yang digunakan pada peralatan-peralatan elektrik sebenar ya, yang digunakan dalam kehidupan seharian, dan di situ pelajar boleh mengenal pasti yang mana litar selari, yang mana litar bersiri. Okey, jadi bila pelajar dapat membaca ataupun melaporkan hasil litar tersebut, maka pelajar boleh mencapai tahap penguasaan 6. Seterusnya reka bentuk elektronik, di mana juga tahap penguasaan tertinggi adalah tahap penguasaan 6, di mana pelajar boleh membina susunan atau cara kawalan mikropengawal, iaitu microcontroller yang berfungsi. Okey, maksudnya di sini adalah pelajar akan membuat sendiri pengatur caraan kawalan microcontroller yang mana kalau ikutkan untuk pelajar-pelajar tingkatan 2, pelajar akan menggunakan microcontroller sama ada magnet code ataupun Arduino. Jadi bila pelajar mampu membina ataupun menyusun pengatur caraan sendiri, maka pelajar boleh dapat mencapai tahap penguasaan 6. Seterusnya reka bentuk sistem aquaponik. Okay, untuk sistem aquaponik juga pelajar perlu mencapai tahap penguasaan 6 sikit, iaitu dengan membina model reka bentuk baru sistem aquaponik. Okay, maksudnya pelajar boleh membina sistem aquaponik berdasarkan kepada lakaran yang telah dipilih. Berdasarkan idea untuk mengatasi untuk membina aquaponik yang memenuhi justifikasi sistem reka bentuk aquaponik yang terkini, maksudnya model aquaponik yang baru. Okey, jadi bila pelajar boleh membina reka bentuk model aquaponik sendiri, maka boleh mencapai tahap penguasaan 6. Seterusnya reka bentuk makanan, iaitu untuk modul yang terakhir, di mana pelajar boleh juga mencapai tahap penguasaan 6 dengan menghasilkan reka bentuk makanan. Mana reka bentuk makanan ini adalah satu idea yang sangat kreatif, dan kalau pelajar boleh menghasilkan reka bentuk yang sangat kreatif, maka pelajar akan dapat mencapai tahap penguasaan 6. Okey, kita lihat inilah buku-buku teks tingkatan 2 yang pelajar akan gunakan pada tahun ini, dan saya pun akan menggunakan buku ini sebagai panduan saya mengajar pelajar. Okey, so pastikan pelajar bersedia dengan buku teks sebelum PDPR kita secara online. Seterusnya kita lihat kepada apakah gambaran-gambaran awal bagi setiap tajuk dalam RBT tingkatan 2 ini. Pertama, untuk tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama ni, kita lihat ya macam mana dua pasangan sedang berjalan, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba pasangan tersebut, yang lelakinya telah meniup belon. Setelah dia meniup belon,
maka balon tersebut besar dan menjadi payung. Okey, adakah, persoalannya, adakah balon tersebut dapat mengatasi masalah mereka tidak terkena hujan? Jadi, dia satu masalah. Masalah itu dapat diselesaikan ataupun tidak. Ataupun masalah itu mendatangkan masalah yang lain. Okey, jadi di sini ada sedikit penjelasan tentang masalah bukan inventif, iaitu masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan selepas usaha penambahbaikan berlaku. Manakala untuk masalah inventif, masalah yang mempunyai kesan sampingan selepas usaha penambahbaikan berlaku. Okey, jadi kita akan memperkenalkan belajar tajuk ini dengan lebih mendalam lagi bila kita masuk kepada bab pertama nanti. Okey. Yang kedua adalah teknologi pembuatan. Dalam tajuk teknologi pembuatan ini, pelajar akan mengenal pasti teknologi pembuatan produk, iaitu di mana kita tahu dalam kita menghasilkan pembuatan satu produk itu, kita akan menghasilkan produk akhir. Okey, ataupun komponen suatu produk. Jadi produk tersebut kita akan hasilkan sama ada menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Okey. Okey. Kalau kita lihat sini, kaedah konvensional dilakukan secara insani, itu manual, menggunakan alat tangan tanpa bantuan mesin. Manakala kalau menggunakan kaedah moden, okey, kita akan dilakukan dengan menggunakan mesin dan aplikasi teknologi terkini. Okey, maksud yang terkini tu banyaklah aplikasi teknologi yang ada pada zaman sekarang ya, untuk kita mempercepatkan proses menghasilkan satu produk seperti di kilang-kilang kan. Okey, seterusnya, okey, masa yang sama juga dalam tajuk ini kita akan membuat acuan model 3D. Sama ada menggunakan kaedah tuangan, itu kaedah casting, ataupun kaedah acuan itu molding. Okey, so yang ni kita akan belajar dengan lebih dalam. Okey, dan bukan semua kita akan gunakan bahan. Kita akan gunakan bahan yang lebih selamatlah kepada pelajar ya. Okey, seterusnya, pada masa sama juga pelajar akan belajar cara membuat model 3D berdasarkan proses kerja yang menggunakan pen 3D. Okay, nampak tak? Pen 3D ni pun cikgu akan ajar pelajar menggunakan pen 3D untuk menghasilkan satu produk, iaitu model 3D. Okey, seterusnya, pelajar juga akan diajar cara membuat kemasan model 3D sama ada menggunakan kaedah elektrostatik ataupun kaedah electroplating. Okey, ini semua nanti kita akan belajar bila kita jumpa modul 2. Okey, seterusnya reka bentuk mechanical. Okey, jadi bila sebut mechanical, kita tahu mechanical adalah satu yang bergerak, okey, yang bolehkan barangan ataupun satu produk itu bergerak, berfungsi dan berputar. Jadi ini adalah komponen-komponen mechanical yang pelajar kena tahu. So ada berapa komponen tersebut? Saya rasa 11 kot. Okey, 11. Itu gear, pautan, tuil ataupun tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu dan juga rantai. Jadi pelajar kena mengetahuilah, kena ingat semua komponen-komponen mekanikal ini. Okey, seterusnya reka bentuk elektrik. Dalam tajuk reka bentuk elektrik ini, pelajar akan mengenal pasti dan menjelaskan sistem-sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Okay, ini contoh sumber, iaitu sumber elektrik solar, okay, sumber angin, kipas tu dia akan berputar menandakan datangnya angin. Okay, banyak lagi sumber-sumber lain ya. Okay, medium pula itu, apa medium di situ? Okay, kita dua medium di situ, itu medium berwire dan medium tanpa wire. Medium berwire adalah kipas yang dipasangkan plug, okay, wire dia kepada plug. Seterusnya handphone. Handphone kita boleh gunakan tapi tanpa wire. Okay, seterusnya beban. Beban ni adalah tempat kita gunakan, alat yang akan kita gunakan, di mana di situ ada beban yang akan melaksanakan tugas Okey. Seterusnya adalah kawalan. Apa yang mengawal elektrik itu sampai ataupun suatu produk itu produk itu berfungsi. Okay, kita memerlukan kawalan. Kawalan supaya dia bergerak, berfungsi dan ada masanya stop. Okey, so yang contoh cikgu beri di sini adalah Swiss. Okey. Seterusnya adalah reka bentuk elektronik. Untuk reka bentuk elektronik pula, okey, pelajar akan diperkenalkan tentang mikro pengawat, itu microcontroller. Okey, microcontroller, okey,
dan microprocessor. Itu di mana tajuk ini pelajar akan seronok sebab pelajar boleh menggunakan alat microcontroller atau microprocessor ini untuk menghasilkan sesuatu yang boleh dikontrol ataupun dikawal dengan hanya menggunakan peranti seperti smartphone, tablet, iaitu pelajar akan mengetahui bahagian-bahagian input, iaitu input digital ataupun analog. Begitu juga dengan peranti output, di mana ada peranti output contohnya seperti diode macam cahaya, buzzer, relay, DC motor. Jadi banyak lagi lah ya output yang akan belajar dalam tajuk ini. Ini contoh komponen-komponen elektronik. Seterusnya reka bentuk sistem aquaponik. Untuk reka bentuk sistem aquaponik pula, pelajar akan belajar cara menanam pokok yang menggunakan yang menggabungkan sistem aquaculture dan juga hidroponik. Aquaculture iaitu aktiviti ternakan ikan. Hidroponik pula adalah kaedah menanam tanaman tanpa media tanah. Jadi ini contoh ya aquaponik, aquaculture dan juga hidroponik, dan kita gabungkan keduanya di aquaponik. Seterusnya, dalam tajuk ini pelajar akan tahulah unsur-unsur penting dalam aquaponik iaitu ikan, bakteria, tanaman. Ini adalah contoh tanaman aquaponik, di mana dalam tong biru tu ada ikan, di atas ada sayur-sayuran. Seterusnya reka bentuk makanan. Baiklah, seterusnya adalah reka bentuk makanan. Untuk reka bentuk makanan pula, untuk reka bentuk makanan seterusnya pula, pelajar akan mempelajari apa dia reka bentuk makanan itu, macam mana bentuk reka bentuk makanan itu, dan kena aplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam penyediaan reka bentuk makanan. Pada masa sama, pelajar akan melakar serta menjustifikasikan reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan, dan seterusnya menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan serta menilai reka bentuk makanan yang telah dihasilkan. Ini contoh ya reka bentuk makanan yang telah dibuat oleh pelajar. Seterusnya, ini pun juga adalah gambar-gambar reka bentuk makanan yang telah dihasilkan. Pelajar mungkin dapat idea dari sini cara untuk mereka bentuk makanan pada kelas akan datang. Seterusnya, reka bentuk pembungkusan makanan. Ini cara nak membungkus makanan. Dalam kotak tu kita nampak macam ada spaghetti. Jadi reka bentuk pembungkusan dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli. Betul tak? Jadi dalam tajuk ini nanti pelajar akan belajar macam mana untuk membuat reka bentuk pembungkusan makanan, dan dia perlu ada lakaran dan kena buat lakaran yang telah pelajar lakarkan. Ini contoh-contoh reka bentuk makanan yang boleh kita jadikan sebagai untuk kita nak komersialkan di pasaran. Jadi, cikgu rasa semua gambaran tajuk bagi reka bentuk makanan, bagi semua modul dalam tingkatan 2 telah cikgu jelaskan, dan cikgu harap pelajar dapat gambaran awal apakah yang akan pelajar kuasai sepanjang tahun 2021 untuk RBT tingkatan 2. Jadi selesai setiap modul, bagi setiap modul selesai saja, cikgu akan membuat taksiran belajar yang mana setelah cikgu selesai membuat taksiran, cikgu akan rekodkan dalam template pelaporan PBD. Walaupun kita berada membuat pembelajaran secara PDPR, tapi kita tetap akan laksanakan pentaksiran. Banyak cara yang cikgu akan boleh lakukan, dan cikgu harap pelajar akan memberikan kerjasama sepanjang proses PDPR bagi tahun 2021 ini. Cikgu harap pelajar dapat gambaran jelas, dan insyaAllah kita akan bekerjasama bagi tahun 2021, dan segala arahan dan juga tunjuk ajar cikgu dalam
kelas akan datang. Cikgu harap pelajar dapat memberikan kerjasama dan di akhir kelas nanti cikgu harap pelajar membuat tugasan yang telah cikgu arahkan. Cikgu harap pelajar dapat memberi kerjasama yang terbaik untuk tahun 2020. Cikgu rasa itu saja untuk persembahan cikgu pada kali ini. Semoga kita sama-sama cemerlang bagi tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.